Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid. Pada hari ini, sekali lagi murid-murid bersama dengan saya, Cikgu Alnida Mohtar dari SMKP Trichy Methodist untuk mempelajari satu lagi tajuk penting sejarah KSSM tingkatan 4. Untuk hari ini, tajuknya ialah 7.2 Sistem Pendidikan Kebangsaan dan juga 7.3 Penubuhan Parti Politik. Objektif pembelajarannya ialah murid dapat menghuraikan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Tanah Melayu, menerangkan penubuhan parti-parti politik selepas Perang Dunia Kedua dan juga menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Kita lihat tajuk pertama iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Dari segi pengenalan dan juga usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Yang pertama, sistem pendidikan zaman British. Lihat latar belakangnya iaitu di Tanah Melayu, Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular Tamil, Sekolah Agama dan juga Sekolah Inggeris. Apa dia maksud Sekolah Vernacular, murid-murid? Sekolah vernacular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Sementara di Sarawak dan Sabah ada juga sekolah vernacular Melayu, Cina dan juga sekolah Mubalik Kristian. Ciri-cirinya cikgu dah sebut tadi, menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dan juga menggunakan kurikulum dan tenaga pengajar dari negara asal. Pesannya kat sini kita lihat, wujudnya jurang perbezaan ekonomi dan juga sosial antara kaum. Jadi keadaan ini sukar untuk mewujudkan kerjasama ataupun sukar untuk menyatupadukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Jadi usaha perlu dilakukan ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatankuasa pelajaran. Ada 5 jawatankuasa pelajaran yang dibentuk. Yang pertama kita lihat laporan Barnes. Pengurusinya ialah L.J. Barnes. Menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Ini kandungannya. Sekolah rendah, bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jenis sekolah menengah menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggeris. Seterusnya kita lihat laporan Fenwu tahun 1951. Diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Tujuannya mengkaji pendidikan Cina dan mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk Tanah Melayu. Antara kandungan laporan ini ialah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan dan juga pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu. Seterusnya kita lihat yang ketiga ialah Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan ini diluluskan selepas Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fenwu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Iaitu bahasa Melayu dan juga semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan Tanah Melayu. Antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1992 termasuklah Tanah Melayu mempunyai 2 jenis sekolah rendah iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Kemudian sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun,
Ordinan Pelajaran 1952 masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana mendapat tentangan daripada semua kaum. Seterusnya kita lihat laporan Woodhead 1955 di Sarawak dan Sabah. E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Antara cadangannya ialah memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan juga mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Kita lihat laporan seterusnya ialah pendidikan kebangsaan di Sarawak berdasarkan laporan Woodhead 1955. Antaranya termasuklah mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan, dan memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Matlamatnya adalah bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Kita lihat laporan seterusnya iaitu pendidikan kebangsaan di Sabah berdasarkan laporan Woodhead 1955. Laporan ini diterima dengan beberapa pindaan iaitu mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead. Jadi matlamatnya adalah untuk menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Selain itu, matlamatnya juga untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Kita lihat laporan terakhir iaitu Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatan Kuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baru. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1996 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, dan juga kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Kalau kita lihat penyata jawatan kuasa ini antara lain mencadangkan sekolah umum iaitu sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum, sekolah rendah juga menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Kemudian bahasa Melayu dan bahasa Inggeris jadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah dan juga sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Jadi kesimpulannya di sini kita lihat Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Jadi penyata ini sangat penting dalam memupuk kerjasama antara pelajar pelbagai kaum di tanah Melayu pada masa itu. Kita lihat soalan ni. Cikgu harap anda boleh cuba untuk menjawab soalan berkaitan dengan kewujudan sekolah vernacular semasa sistem pentadbiran British adalah antara faktor masalah perpaduan di tanah Melayu sukar dicapai. Oleh itu, pelbagai usaha telah dijalankan bagi mewujudkan satu sistem pendidikan bersifat kebangsaan.
Okey, jadi saya harap anda boleh menjawab soalan A, B dan C. Okey, kita lihat tajuk seterusnya berkaitan dengan penubuhan parti politik. Okey, dari segi latar belakang, kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua dan juga kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Okey, antara penubuhan parti politik, okey, kalau kita lihat banyak ditubuhkan kerana kesan daripada perkembangan nasionalisme, kemudian mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat, mewujudkan kerjasama antara parti dan mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. Okay, ini antara parti yang ada iaitu PKMM, okay, dipimpin oleh Dr. Baharudin Al-Helmi, Isa Haji Muhammad dan juga Ahmad Mustamam. Okay, seterusnya, Parti Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS ditubuhkan tahun 1946 di bawah pimpinan Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg dan juga Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, seterusnya kita lihat Angkatan Pemuda Insaf iaitu API, okay, dipimpin oleh Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okay, ditubuhkan pada Februari 1946. Okay, kemudian Pergerakan Pemuda Melayu PPM, okay, ditubuhkan tahun Mac pada bulan Mac 1946 di bawah pemimpin Muhammad Sirat Yaman, Awang Ramli, Rosli Dobi dan Morshidi Sidik. Okay, perjuangan mereka ni adalah untuk menuntut kemerdekaan Sarawak. Okay, kemudian United Malays National Organisation iaitu UMNO ditubuhkan pada Mei 1946 di bawah pimpinan Datuk Wan bin Jaafar dan juga Tunku Abdul Rahman. Okey, jadi perjuangan mereka ni menentang Melayu Union dan juga bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Jadi asas perjuangan yang peringkat awal penubuhan Parti UMNO. Okey, kemudian kita lihat Parti Kebangsaan Melayu Labuan iaitu PKML ditubuhkan tahun 1946 pada bulan Jun. Pemimpinnya ialah Tengku Nordin dan juga Zakaria Gan. Okey, menuntut kemerdekaan daripada British dan juga meningkatkan kemajuan sosioekonomi. Okey, seterusnya Malayan Indian Congress iaitu MIC. Okey, tarikh penubuhannya pada Ogos 1946. Okey, dipimpin oleh John TV dan juga KL Devasir. Okey, perjuangannya menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan juga memperjuangkan kemajuan politik bersama kaum lain. Okay, seterusnya Barisan Pemuda iaitu BARIP, okay, seperti kawasan Jeseton dan juga Labuan. Okay, tarikh penubuhan Disember 1946. Pemimpinnya ialah Mandu Sharif, Imam Suhail, Suhaili Yaakob dan juga Pengiran Ahmad. Okay, tujuannya untuk menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. Okey, seterusnya Barisan Pemuda Sarawak BPS ditubuhkan pada bulan Jun 1947. Pemimpinnya ialah Abang Muhammad Kasim Taha dan juga Ahmad Zaidi Adrus. Okey, kita lihat pula parti seterusnya iaitu MCA, Malaysian Chinese Association. Tarikh penubuhannya Februari 1949 di bawah pimpinan Tan Cheng Lock, Yong Shuk Lin dan juga H.S. Lee. Okey, parti ini memelihara kepentingan kaum Cina dan juga bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Okey, kemudian Parti Independence of Malayan Party iaitu IMP, tarikh penubuhan September 1949 di bawah pemimpin Datuk Wan Jaafar dan juga Tan Cheng Lock. Okey, menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Okey, parti seterusnya ialah Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS, ditubuhkan pada November 1991. Pemimpinnya ialah Haji Ahmad Wan Hassan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu, bertujuan untuk menyatukan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Okey, kita lihat parti seterusnya People Progressive Party. Okey, tarikh penubuhan Januari 1993. Pemimpin Dr. S. Kanapati Pillai dan juga Dr. Sinabasagam.
Okey, memperjuangkan hak sama rata semua kaum dan juga keadilan sosio-ekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Okey, seterusnya Parti Negara ditubuhkan pada Februari 1994. Okey, pemimpin Datuk Onn Jaafar, Datuk Hamzah Abdullah, Yah Ju Siang, PEC Turai Singgam dan juga P. Ramani. Sama juga perjuangannya menuntut kemerdekaan dan juga kerjasama semua kaum. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita hari ini. Cikgu harap anda boleh menjawab soalan yang cikgu beri ni. Okey kelas, itu sahaja hari ini. Sekian, terima kasih.